على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kita nafas, masih lagi mengurniakan kita kenikmatan untuk kita hidup di atas dunia pada pagi ini, untuk sama-sama kita menikmati dan mencari dan menggali ilmu lebih dalam lagi supaya kita dapat membaca, menghayati dan mengamalkan apa yang kita telah pelajari. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada hari ini hari Jumaat 5 Mei 2023 bersamaan dengan 14 Syawal 1444 Hijrah, pada hari yang sangat mulia, hari yang menjadi penghulu segala hari, kita akan membincangkan satu topik yang sangat menarik, yang mana kita akan membincangkan topik berkenaan dengan duit raya. Memandangkan kita sekarang ini berada dalam bulan Syawal, masih lagi dalam mood raya, kita akan membincangkan tentang duit raya, sama ada ianya adat ataupun sedekah. Topik yang sangat menarik, dan yang akan mengupas topik kita pada pagi ini tak lain tak bukan iaitu Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam biasa Ustaz, saya agak seperti biasa Ini kali pertama kan Ustaz? Kali pertama kita bergandingan. Alhamdulillah. Suara Ustaz sedap sebenarnya. Allahu akbar. Hazan min fadli rabbi Ustaz. Masya-Allah. Pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-88-1677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, kita tak nak membuang masa lagi, kita nak terus ke mukadimah bagi topik kita pada pagi ini. Saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk mempersembahkan mukadimah bagi topik kita pada pagi ini, iaitu duit raya, adat ataupun sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati adinda saya Da'i Fahmi dan tuan-tuan muslimin muslimat, penonton Tanyalah Ustaz. Subhanallah, maaf zahir batin ucap siap-siap kan, kok ada terlok-lak yang tidak disengajakan ataupun kadang-kadang sengaja pun ada juga kan. Dalam keadaan mungkin kuliah yang terlebih kurang, saya minta maaf. Jadi mudah Allah memberikan keberkatan. Tuan-tuan sedang tak sedang kita dah masuk 2 minggu melalui fasa Syawal kita. Mudah-mudahan ada keberkatan. Yang belum puasa 6 cepat-cepat pun habis, kerana saya pun tak berapa hari lah, nak habis sikit lagi 6 hari je baki untuk puasa 6. Maksudnya tak mula-mula lagi. Dan mudah-mudahan kita sempatlah ada 2 minggu lagi. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, bila sebut tentang duit raya, adat ataupun sedekah, maka tuan-tuan kita nak seboleh-bolehnya jangan dibahagikan di antara dua stigma tadi, di antara adat ataupun sedekah. Tetapi tuan-tuan kita cuba cantumkan pagi ini daripada adat boleh menjadi sebagai sedekah. Kerana tidaklah adat itu semuanya salah,
Malahan kalau tengok dalam susunan adat-adat orang Melayu ini, kebanyakan adat itu banyak mengajarkan kaitannya dengan agama. Masya Allah. Walaupun kadang-kadang kita nampak macam awkward sikit, macam pelik. Contohnya orang tua-tua dulu diajak kita apa, kalau lalu depan orang tunduk sikit. Betul. Itu adab, adalah adab kita dengan orang yang lebih tua daripada kita. Itu diajarkan dalam Islam. Kalau sapu sampah jangan daripada belakang ke depan. Kan? Itu adab adalah maksudnya apa? Kita tak mau bila tetamu datang tu seolah-olah nampak kita seolah-olah tidak mengiyakan kehadiran mereka. Kan, adab ketika mana adat dulu kalau orang tua-tua maghrib mesti kena ada dalam rumah. Ada hadis yang Nabi kata apa, di antara waktu maghrib itu setan dan iblis itu berkeliaran di luar rumah dengan gitu orang kata apa, tengah tengah sebab pertukaran waktu di antara alam kita dengan alam ghaib adalah di antara waktu maghrib. Benar. Maka tuan-tuan, ini adat-adat yang baik, tetapi kadang-kadang tidak dikaitkan dengan agama, maka kita akan nampak adat itu sebagai adat semata-mata. Maka duit raya sudah pastilah dari segi adatnya sebagai mukhaddimah, kita nak jadikan dia adat yang menjadikan sebagai ibadat. Masya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan untuk perbincangan kita. Kata Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid yang kedua muka surat 514, kata beliau kata apa? Menzahirkan perasaan bergembira pada hari itu adalah salah satu daripada syiar Allah. Maksudnya apa? Tuan-tuan bagi duit raya kepada budak-budak, tuan-tuan bagi duit raya kepada ahli keluarga, merupakan satu syiar yang baik dalam Islam yang dihidupkan dalam bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan pada mukhaddimah kita tentang duit raya pada pagi ini. Insya-Allah tuan-tuan yang tak sempat bagi duit raya lagi, masih belum terlambat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan kepada kita, insya-Allah. Amin amin, insya-Allah. Maksudnya adat kita akan jadikan sebagai ibadat. Masya-Allah. Sangat cantik mukadimah Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak meraihkan soalan sulung daripada Facebook daripada Razali Zali Ismail. Soalannya, adakah adat memberi duit raya pada hari raya ini adat kita atau kita mengikut adat orang lain? Yang kedua, adakah adat memberi duit raya ini menjadi satu kemestian? Bagaimana pula dengan orang yang kurang berkemampuan hendak memberi duit raya kepada kanak-kanak yang datang? Terima kasih kepada saudara Razali Zali Ismail atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih kepada sahabat saya Da'i Fahmi dan juga tuan yang bertanya Razali Zali Ismail untuk perbukaan yang sangat baik berkaitan. Yang pertama, adakah adat memberi duit raya pada hari raya kira sebagai adat ataupun ikut ataupun disebut dengan istilahnya dengan tasyabbuh, atau kita menyerupai penyerupaan daripada keagamaan ataupun adat daripada orang lain. Biasanya dari segi ini disebut dengan orang Cina dia memberikan angpau. Kan, bukan istilah pada duit itu tapi pada angpau tersebut. Maka satu perbahasan yang telah dibahaskan lama 5 tahun yang lepas pada 23 Jun 2017 di Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan di bawah kendalian ketika itu Al-Fadhil Tuan Guru Dr. Zulkifli Al-Bakri telah pun membincangkan secara tuntas permasalahan ini, mengatakan dari segi menggunakan kaedah dia aslu fil asya'i al-ibahah. Karena dalam kaedah fiqahnya, setiap daripada benda yang hukum asal dari setiap benda itu asalnya adalah harus. Maka sama dalam pemberian duit raya ini, jangan dijadikan ampau itu sebagai tasyabbuh ataupun kita meletakkan penyerupaan dia kepada agama lain. Sedangkan kita mengambil dari segi hukum disebutkan oleh Nabi SAW apabila memberikan duit kepada orang lain itu adalah satu sedekah yang baik. Menggembirakan saudara sama muslim itu adalah satu benda yang baik yang Allah sangat cintai. Maka sudah pastilah pemberian duit raya itu bukanlah kita mengikut daripada adat orang, tapi itu adalah satu sedekah yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Cuma dalam istilah dia kata kan ikut ampau. Tak ada. Yang ampau-ampau dia bagilah. Kan? Yang kita cuma pakai sampul sahaja. Sampul tu agar apa? Nak tutup duit. Kan, nampak tidak lolak sangat, nampak bagi apa dia bogem macam tu saja, nampak uduh sangatlah. Yang kedua, tanyakan tentang adakah adat yang memberi duit raya ini merupakan satu kemestian sehingga akan pada orang yang tak mampu tu macam mana pula orang tak mampu nak bagi kepada anak-anak. Baik. Yang pertama, bila sebut tentang sedekah ataupun duit raya, tidak menjadi satu kewajipan pun untuk tuan-tuan nak takalluf ataupun nak memaksa diri untuk bagi juga. Janganlah sampai macam tu. Kesian dekat orang-orang yang mungkin kurang kemampuan. Dia nak makan sendiri pun tak ada kemampuan. Macam mana tuan nak memberikan kepada orang lain? Cuma
Raya ni lah mungkin untuk bagi kita yang kurang berkemampuan untuk kita didik diri walaupun dengan nilai yang kecil. RM1. Budak-budak yang main ni, mereka dapat RM1 dah bersyok dah. Betul. Kan? Hatta saya ingat lagi kalau kecil-kecil dulu, kita pergi kutip duit raya kan. Daripada pagi sampai petang Ustaz. Kita dah ada calculation lah. Okey, taman ni ada 200 pintu, 150 dah kat rumah dapat RM150. So RM1 kadang-kadang ada rumah yang bagi sekupang. Cuma sekupang tu depan kita tak pindah lah. Kan? Still kita pergi seronok dalam keadaan dapat duit tu. Maka tidaklah menjadi satu kemestian sampai takalluf kita memaksa diri, menyusahkan diri untuk memberikan duit raya. Tetapi ia satu adat yang baik untuk diteruskan dan dijadikan sebagai ibadat walaupun dengan nilai angka yang kecil. Dan kadang-kadang Ustaz, duit tidaklah menjadi objektif utama. Betul. Mungkin kita yang kurang berkemampuan tahun ni, kalau ada mungkin ada beradik kita main, boleh ubah dengan benda yang lain. Contoh bagi manisan, coklat. Tak semestinya duit. Kalau budaya orang Arab Ustaz, saya duduk di Mesir dulu, mereka akan bagi banyak manisan ataupun benda-benda yang manis kepada budak-budak. Dengan izin mak ayah mereka lah. Kan? Sebab budak-budak dia tak tahu nilai duit. Contohnya macam anak saya, umur 2-3 tahun, bagi duit raya kat dia tak simpan dia. Betul. Kan? Dia kadang dia tak mata je. Anak saya semua lelaki, 6 orang Ustaz, semua lelaki, lato-lato belakang. Jadi yang abang-abang okey, dia kira siap ada duit. Yang adik ni umur 2 tahun, 4 tahun, dia tak kisah Ustaz. Bagilah 50 ke, 30 ke, 10 ke. Sebab apa? Nilai duit tu tak ada pada dia. Tapi try bagi coklat. Betul-betul. Oh, tuan-tuan, berguling dia. Kan? Maka cuba kita ubahlah. Kita beli coklat tu mungkin harga 2 kupang. Betul. Bagi dekat dia. Oh, tuan-tuan, kalau try apa? Okey, nak ni ke nak ni? Tuan-tuan tengok dia akan pilih yang mana. Betul. Maksudnya mungkin itu ruang yang kita boleh usahakan. Maka jangan kita stick to the point dengan satu benda. Contoh macam bulan Ramadan kan. Kita semua tempat nak buat lambuk. Apa kata kita ubah sikit? Kita tahu dah kadang buat lambuk ni semua tempat buat. Itu bukan kewajipan pun. Tapi kadang-kadang tak habis Zat. Orang pergi ambil, tak makan pun. Try ubah tengok. Tahun depan buat sikit menu chicken chop ke, kan? Tak berdosa lah. Jangan jadikan adat itu sebagai benda yang sampai peringkat menyusahkan sehingga bawa kepada pembaziran. Saya dah tengok bila mai bulan Ramadan semua buat lambuk. Bukan kata salah buat lambuk dah. Kalau habis okey, tempat saya sehari 2,000 bekas pun habis tak apa. Sebab memang kita cari chef paling sedap di dunia Ustaz. Makan meninggal tahap sedap dia tu. Tapi kalau yang buat lambuk yang kita tahu dah, kalau buat pun orang makan tak habis sangat, ubah menu. Mungkin buat bubak syura ke. Tak kisahlah apa menu yang kita tahu, tapi jangan takut untuk mengubah terus satu adat yang kurang memberi manfaat, insya-Allah. Sama dengan duit raya, kalau orang yang tak ada duit boleh ubah dengan benda-benda yang lain, bagi kepada budak-budak untuk menyenang dan menyeronokkan mereka, insya-Allah. Jangan jadikan dia sebagai kemestian ataupun kewajipan. Masya-Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai Fahmi dan Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya juga. Ya. Jadi soalan saya begini Ustaz. Ustaz, memang kita sedia maklum dah kalau duit raya ni mesti bagi hari raya, bagi raya. Jadi kalau bagi sebelum Ramadan, dia kata bukan duit sebelum hari raya, bukan bulan Ramadan tu bukan duit raya, tu duit Ramadan dah. Ada yang kata lagu tu Ustaz. Jadi soalan saya Ustaz, apakah duit raya ni perlu kita bagi pada hari raya ke? Itu bagi adat ke? Lagu mana ke? Jadi apakah kemestian mesti dibagi pada hari raya? Pasal baru dia katakan duit raya. Jadi adakah adat ataupun sedekah ni paling baik ialah bulan Ramadan? Saya selalu dengar majlis-majlis ilmu ceramah-ceramah kata lagi bagus, bagi lebih afdal bagi pada bulan Ramadan, bukannya hari raya. Jadi apakah duit ni boleh kita bagi sebelum raya ke, ataupun mesti bagi hari raya, ataupun bagaimana kedudukan perkara sebenar ni? Adat ke sedekah patut dibagi pada bulan Ramadan, dan adat ke patut dibagi pada pagi raya, duit raya ni Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar Abdul Majid atas soalan yang saya kira sangat baik Ustaz. Sebab memang persepsi masyarakat kita asalkan nak bagi duit je mesti hari raya. Bila sebelum raya tu dikata bukan duit raya, ni duit Ramadan. Jadi sepatutnya adakah sepatutnya kita perlu bagi duit tu pada hari raya saja atau tak Ustaz? Baik,
dalam sambutan hari raya itu disebut dalam hadis daripada Ummu Atiyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak ahli keluarga untuk saling keluar pada hari raya. Jangan duduk kat rumah, termasuk daripada kalangan wanita-wanita yang uzur. Maksudnya apa? Nabi minta semua tu keluar pi ye. Pi keluar tu agar merasai kemeriahan, kegembiraan, kemenangan, bermujahadah sebulan dengan pesta ibadah. Tapi jangan tutup dengan pesta maksiat. Maksudnya terus keluar untuk meraihkan kemenangan masing-masing ni, bermujahadah imsa'anil muftirat. Maka tidaklah menjadi tidak ada satu pun tuntutan ataupun kewajipan ataupun arahan untuk bagi duit raya. Tak ada. Cuma mungkin di satu budaya yang dibuat sebab budak-budak ni benda yang dia boleh suka, termasuk kita lah. Kan dapat duit kan? Betul. Macam bini kita lah kan. Tahu gaji kita hari ni balik abang kan. Dekat pintu pagar dia lompat siap dah. Kan sebab bukan kata salah dak. Bukan kata bini tuan-tuan, bini saya pun sama ya. Kan? Maka keseronokan tu dengan duit. Manusia dengan duit. Dia kata ustaz, duit bukan segalanya, tapi ingat segalanya perlu duit. Betul. Nak kencing pun kena 2 kupang lah ni. Tak ada kencing kat luar, dia kata. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Maka bila sebut kalau boleh tak bagi sebelum daripada raya. Kalau tanya saya secara peribadi, saya bagi pada 27 Ramadan. Duit raya kepada mak ayah, mak mentua. Saya pula ada 2 mak mentua. Bagi 27 Ramadan tu. Saya telefon siap, okey ni duit raya untuk semua adik-beradik. Dan pada saya abang saya untuk raya bagi sampai kosong sebab dah bagi in advance. Kan dah tak bagi semua nampak uduh sangat. Kan bagi 27 Ramadan. Kod lah, mana tahu kalau Allah takdirkan. Memang saya transfer pukul 4 pagi Ustaz. 27 Ramadan hari itu. Kalau Allah takdirkan itu qadar pada malam tu. Macam bagi duit raya 1000 kali you. Allah. So tak payah bagi dah tahun depan 1000 kali. Dah contoh. Maksudnya ambillah keberkatan Ramadan itu. Lepas tu kata tadi janganlah kita jadikan adat ni kita nak stick to the point sampai tak adjust langsung dah. Maka ingat dalam kita nak melakukan amal maka haruslah ada kreativiti yang baik. Nabi kata apa? Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdik pandai ni akan manfaatkan akal sebaik mungkin. Maka kalaulah dalam dunia ni kita nak melabur, kita akan cari pelaburan yang bagi ROI atau return of investment yang paling baik, pulangan yang paling baik. Begitu juga dalam nak melakukan amal ibadat, maka fokuskan juga walaupun kita nampak ia sebagai adat, maka carilah adat yang boleh memberi manfaat kepada ibadat. Betul-betul. Kalau tanya saya, secara peribadi saya buat. Saya buat pada 27 Ramadan, bagi duit raya siap-siap. Cuma pada staff-staff pun sama. Bonus raya itu diberikan pada 27 Ramadan juga. Kan 27 Ramadan pekat beda khanimah kan harta bonus ni masya-Allah tabarakallah. Raya siap dah. Raya kita main salam ya. Pagi raya semua datang khutbah khutbah raya di masjid kita. Semua staf datang sebagainya, salam-salam cium peluk je. Sebab dia raya dah in advance bagi. Tapi adakah salah bagi pada pagi raya? Tak. Sebab suasana budak-budak dia tak faham arti ganjaran 10 kali ganda, 70 kali ganda. Benar. Tak ada. Maka raikanlah budak-budak pada pagi raya. Tidak ada menjadi masalah pada hari apa sekalipun. Dan ingat jangan berjabat dengan amal pula. Kami hanya Ramadan ya buat, bulan lain kami tak mau buat. Jangan, itu berjabat dengan amal pula. Maksudnya kita buat di atas bulan-bulan tertentu, keadaan-keadaan tertentu. Ingat, kita masuk syurga bukan sebab banyaknya amal, tapi di atas redanya Allah. Benar. Kan? Maka hati-hati, takut banyak orang dah mula berjabat dengan amal, bulan lah tak baca Quran dah, lah tak pergi masjid dah. Sebab apa? Hanya nampak pada bulan Ramadan. Bulan nak buat bulan apa saja. Syawal, sadaqallahul azim. Jangan sampai jadi berjabat dengan amal. Tolong hati-hati insya-Allah. Masya-Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, kembali kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat para penonton yang baru saja menyaksikan program kita pada pagi ini, suka saya nak ingatkan topik yang akan kita bincangkan pada pagi ini iaitu berkenaan dengan
duit raya, adat ataupun sedekah. Jadi sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-88-1677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, kita tak nak membuang masa lagi, kita nak terus meraihkan soalan daripada para penonton kita. Soalan yang datang daripada Facebook, daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad. Soalannya, bagaimana ada yang terpaksa beri duit raya kerana malu? Sebab semua orang beri nanti dikatakan kedekut pula. Seolah-olah duit raya satu kewajipan dan menjadi bebanan bagi yang tidak berkemampuan. Dan kebiasaannya lepas raya poket kosong. Apa hukumnya menggunakan duit raya anak dengan niat pinjam tetapi buat-buat lupa membayarnya? Terima kasih kepada Muhammad Faizal bin Ahmad atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Okay, baik. Terima kasih kepada Da'i Fahmi dan juga Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Kerana soalan yang sangat baik. Yang pertama berkaitan macam mana kita ada orang yang dibagi duit raya ni dalam keadaan merasai macam terpaksa dan malu. Dia nak bagi duit banyak tak boleh dan sebagainya. Baik tuan-tuan, kita jelaskan lagi sekali. Duit raya ni dikira sebagai sedekah. Dan sedekah ni benda yang sunat. Maka tak perlu malu ketika mana tidak mampu melakukan perkara sunat setelah mana dah berusaha sebaiknya melesaikan hak fardu. Betul. Ataupun yang wajib. Tetapi malulah kita apabila kita ada kemampuan kan, dari segi duit, dari segi kewangan, tetapi kita tak membantu golongan orang yang memerlukan. Orang yang tak ada kemampuan ni jangan bimbang, tak perlu malu. Tapi kalau orang yang perlu malu adalah orang yang mampu, ada duit beli sport rim, kan, boleh beli puluk-puluk dakak, kan, boleh beli segala bentuk benda aksesori yang melibatkan kepada kehendak, bukan keperluan. Betul. Kan? Kehendak ni apa? Lebihan-lebihan tu dia boleh beli. Kan, beli telefon, beli ni segala bentuk benda, lipstick saja 18 color. Allah. Kan, lebih daripada orang asli dia pakai atas ni, lebih orang tengok tak tahu jadi binatang apa dah. Kan? Maka tapi kalau lebihan itu tidak boleh membantu orang yang kekurangan, itu kena malu. Dan sebab ingat nak, dalam bab memberi ni dia jangan ditengok pada jumlah. Benar. Tetapi fokuskan pada nilai pemberian. Saya cakap berdasarkan pengalaman, saya dibesarkan daripada keluarga yang agak sederhana dan agak susah. Mak saya meninggal ketika saya umur 13 tahun. Alhamdulillah ayah saya sangat cemerlang lah sebagai seorang ayah membesarkan kami 9 beradik. Dan 9 beradik kami semua sekolah agama rakyat. Pondok, macam pondok. Jadi setiap bulan nak kena bayar iuran. Saya bayangkan 9 beradik. Ayah saya Tok Imam ya. Allah. Tok Imam ni jarang lah dapat gaji 4,000. Saya rasa setiap tahun kem plekat cat gajah duduk je kot. Allah. Kan? Itu je lah setiap tahun. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah, tak hutang rumah, tak hutang kereta, tak hutang apa semua. Anak-anak pun dibayar iuran. Cukup. Tak lebih tapi cukup. Jadi agak struggle Ustaz. Jadi pada umur tu jadi tak merasai apa yang oleh rasa. Benar. Dan ketika saya ingat waktu umur saya 13 tahun, saya sedih Ustaz duduk kat kelas, kadang-kadang tengok ada budak-budak lain mak ayah dia buat bekal, mak dia buat bekal, kan, orang dah panggil siang, bawa siang bangkut tingkat tu mai sekolah makan. Saya tak ada momen tu sebab dah arwah mak saya meninggal, so tak ada orang buat bekal. Dan ada satu pada umur saya start daripada 13 tahun, ada seorang kawan nama Hafiz, alhamdulillah jadi my best friend lah sampai hari ni. Mak dia bagi tahu dia cerita kat mak dia, dan start daripada umur saya 13 tahun sampailah saya habis tam saat tingkatan 6, mak dia akan masak setiap pagi. Macam ni dia masak untuk anak dia, dia masak untuk saya. Masya-Allah. Sampai saya habis sekolah. Walaupun nasi tu nilainya cuma RM1 tuan-tuan, tapi tuan-tuan mak dia saya anggap macam mak saya sampai hari ni. Allah. Sebab bukan pada jumlah RM1 itu nilai, tapi nilai yang diberikan tu, nilai keikhlasan. Nilai keikhlasan tu Ustaz. Itu sama juga dalam duit raya. Pada kita mungkin nampak RM1, RM2, RM3, the matter of amount, tapi pada budak tidak tuan-tuan, sangat besar apabila ikhlas tu sampai tuan-tuan. Dan sampai hari ni subhanallah, sampai saya pergi raya baru ni pun mungkin duduk di rumah dia dan sebagainya, subhanallah, itu kata nilai dia. Dan apa hukum pula bila guna duit raya anak? Guna duit raya anak satu pasal dah, buat-buat lupa pula dah. Baik tuan-tuan rahmati Allah, dengar bagi elok. Hukum sengaja menggunakan duit raya anak, maka hukumnya haram. Ini jelas. Sebab itu adalah hak mutlak anak. Hak mutlak anak. Kalau tak ada apa, terus pergi ajar, pergi ambil. Pau duit anak, duit minyak, sedangkan kita ada duit haram. Tetapi berbeza keadaan bila melibatkan maslahah. Contohnya,
masalah yang melibatkan kepentingan anak juga. Contohnya kalau dah tak ada makanan di rumah kan, lepas-lepas raya ni bocor dah banyak sangat dah, habis nak makan di rumah pun tak ada duit, maka boleh untuk pinjam duit anak. Saya ulang, pinjam duit anak untuk keperluan, tetapi wajib dibayar balik. Benar. Kerana nafkah untuk rumah itu, makanan itu adalah hak ayah. Benar. Anak hak suami, jangan duk balik ulang, anak duk pandai duit anak sikit-sikit pandai. Anak dia halui. Nombor setahun tak kerti apa. So salam cekau, anak bagi kat dia. Dia pun kira duit dia. Hati-hati tuan-tuan, jangan sampai berhutang dengan anak. Dan masalah pula bila kita pinjam duit anak, pinjam duit isteri, pinjam duit suami, maka tuan-tuan kadang-kadang dia, orang yang meminjam ni ada satu penyakit yang cepat sangat lupa. Betul. Macam makan semut 2 lori. Tuan-tuan tanya, mana ni tanya abang-abang kameraman kita apa semua, bagi orang pinjam duit. Kadang-kadang kita pula nak kena atok skrip nak minta duit kita. Kita kena minta sedekah. Kita pula dah macam minta sedekah. Ni kita mesej kat dia ni, boleh tak bayar duit nak pakai duit minggu ni. Dia kata hang ni sampai tak sabar langsung amboi engkau. Hari tu nak pinjam duit bukan main. Kan? Maka tuan-tuan tolong siapa yang berhutang dengan orang jangan buat lupa sangat. Merangkak di padang mahsyar tuan-tuan, ketika mana tak mampu dibayar dengan duit, maka kita akan bayar dengan amalan. Sebab tu dalam bab hutang ni Nabi kata apa? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal makhram. Nabi doa dalam hadis Sahih Bukhari disebut dalam bab doa qabla salam, minta agar dipelihara daripada hutang yang tertonggak. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu minta daripada ma'sami wal makhram, hutang yang tertonggak? Nabi kata, sesungguhnya orang yang berhutang ni dia akan ada 2 sifat. Yang pertama, bila bercakap dia suka bohong. Yang kedua, dia berjanji dia mungkiri. Ini sifat-sifat orang munafik. Benar. Sebab tu dalam bab berhutang, elakkan daripada menjadi orang-orang yang munafik. Saya ni risau Allah, kalau tengok list hutang tuan-tuan, demam. Semua yang pinjam semua sembang gajah terbang punya. Oh ustaz, nak pinjam ustaz ya ustaz. Kalau boleh gaji sebelum masuk akaun, telefon bil negara masuk bank Ustaz dulu. Sampai sekarang Ustaz hilang. Hilang tanpa kabar dan rupa. Maka tolong siapa yang berhutang banyak, termasuk dengan anak-anak. Kalau berhutang dengan anak, tolong jelaskan kerana walaupun dia anak kita, walaupun dia suami kita, walaupun dia isteri kita, saat kita meminjam itu hak dia. Hak dia yang perlu kita lunaskan. Untuk keperluan boleh pakai sekejap, tapi tolong ganti balik. Kalau saja tak boleh tuan. Ini adalah dijelaskan dalam hukum, dalam bab kitab fiqh. Maka berhati-hatilah dalam bab ni. Kadang-kadang kita terlebih kurang. Saya bercakap di sekali saya pun bila tengok soalan ni baru saya fikir ada kok kadang duduk lah kereta duit pecah tak ada, pergi ambil duit dia beli aiskrim. Lepas tu rasuah bagi kat dia. Dia tak ingat dah. Tapi kita yang ingat tolong bertanggungjawab. Kerana kita bukan bertanggungjawab dengan manusia, bertanggungjawablah dengan Allah. Masya-Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang fahami Ustaz Yaakob dan semua warga kerja TV3 dan TV9. Selamat Hari Raya Mahal Zabatin. Selamat Hari Raya. Saya begini Ustaz, adakah sesuatu perkara kebaikan seperti memberi duit raya, adat atau sedekah itu perlu didahului dengan niat kerana Allah? Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji yang bertanya. Saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Ismail Mat Isa daripada Sungai Buloh. Adakah duit raya yang diberikan tu harus diniatkan kerana Allah? Sudah pastilah. Setiap daripada amal perbuatan kita, Imam Nawawi rahimahullah taala menyebut dalam Matan Arba'in, hadis yang pertama dimulakan itu adalah hadis berkaitan innamal a'malu binniyat. Setiap daripada perbuatan itu dimulakan dengan niat. Maka sudah pastilah bukanlah kata kewajipan. Sebab dalam mazhab Syafi'i ni Ustaz, kalau kita tengok Al-Imam Syafi'i sangat berhati-hati dalam beribadat sehingga kan setiap ibadat itu diajarkan untuk apa? Untuk niat. Betul. Malah dalam mazhab Syafi'i niat itu harus dilafazkan. Untuk apa? Nak takkid, nak menguatkan niat tadi. Tak mau dia tu saya kami lintasan hati dah. Hang kena buat keluar juga. Harus dilafazkan untuk apa? Nak takkid ibadah tu agar kita fokus pada ibadah tu. Agar kita bukan orang kata bukan kaleng-kaleng. Nak buat tu buat sungguh-sungguh. Kalau tak mau buat jangan buat. Macam itulah contohnya. Maka sudah pasti dalam bab ni juga kita tak nak berlakunya konflik of interest. Kita bagi duit raya tu mungkin ada sebab-sebab yang lain. Dia mungkin boleh je bagi tu dalam keadaan hati kita mungkin ada terdetik benda-benda yang lain, tapi sekurang-kurangnya formalitinya kita nak secara asasnya buat kerana Allah. Kan disebut dalam kitab Anwar Al-Buruq berkaitan Syekh Nasruddin dia kata apa? Allah SWT dalam kitab dia
apabila kita melakukan sesuatu selagi tidak merosakkan maqasid utama. Contohnya apabila orang berpuasa, dia menggunakan tamsilan orang yang berpuasa dia niat nak kurus ataupun nak sihat, maka adakah dengan sebab nak sihat tadi merosakkan niat dia berpuasa untuk dapatkan pahala? Tidak. Selagi tak rosak maqasid dia. Sama, kita bagi duit raya dikira sebagai sedekah, tapi nak anggap dia sebagai duit raya. Selagi tak merosakkan maqasid sedekah tadi, maka dibolehkan. Dipanggil kill two bird one stone. Bukan kill angry bird. Kill two bird, satu batu dua burung. Jadi satu sedekah, satu lagi dikira sebagai duit raya. Sama juga kita sedekah niat untuk mak ayah, maka kita pun akan dapat. Doa untuk mak ayah kita akan dapat. Doa untuk orang Muslim kita yang lain kita pun akan dapat manfaatnya. Benar. It's not what you give you get back, what you give you get more, insya-Allah. Masya-Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, sebelum kita nak berehat seketika, saya ada soalan untuk Ustaz, tapi kita akan tangguhkan dulu soalan ni. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dengan topik pada hari ini, duit raya, adat ataupun sedekah. Jadi sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1800 881677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, saya nak mewakili para penonton Ustaz untuk bertanya kepada Ustaz. Kita berdasarkan daripada soalan daripada saudara Faizal bin Ahmad tentang mungkin ada masyarakat kita yang nak bagi duit raya tu dia rasa terpaksa sebab sekeliling dia bagi. Kalau dia tak bagi dia rasa macam ini rasa macam tercabarlah Ustaz kan. Tetapi bagaimana untuk kita memperbetulkan balik persepsi anak-anak, kanak-kanak, persepsi ibu bapa yang mana mereka datang menziarahi tapi niat bukan sekadar menziarahi, tapi niat sebenar mereka adalah untuk mengumpul duit, mengumpul simpanan wang ringgit. Kalau dia kata rumah ni tak ada duit, jangan pergi. Jadinya niat untuk ziarah tu dah tak ada, tapi niat tu semata-mata untuk duit tu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, tuan-tuan, untuk membetulkan stigma yang dah turun-temurun orang tersanad mursalsal itu bersambung, sudah pastilah bukan benda yang mudah. Benar. Untuk kita membetulkan satu benda yang dah biasa, sebelum kita nak membiasakan benda yang betul, maka dia perlukan titik perubahan. First kickstart tu kena ada dulu. Benar. Dan sudah pasti kickstart yang pertama bermula daripada ibu dan ayah lah. Kena educate anak-anak masing-masing. Ingat, pergi rumah bukan nak duit raya, kita pergi untuk silaturahim. Dapat duit raya itu rezeki. Tapi kalau tak dibetulkan stigma tu, tuan-tuan nak harap budak tu faham diri, memang sadaqallahul azim lah. Dan sebab memang budak-budak raya dia kira apa? Duit raya. Betul. Contoh pergi rumah mak menakan mak saudara dia, tak bagi duit raya, dia cok apa? Kedekut tidur masin. Sepanjang tahun kalau dia jumpa empat longku ni bagi 2 kupang dulu ni. Jangan buat main. Maka sebab tu pendidikan yang pertama mak ayah, kullu mauludin ala fitrah, itu memang tetap pada pendidikannya adalah madrasah yang pertama adalah ibu dan ayah. Kena didik, pesannya kena pesan, anak-anak ni kena pesan je. Kan, bagi tahu kat dia, ingat kalau orang bagi duit raya jangan buka lala tu. Betul. Kan, ni kita tak ajak anak bapak duit raya tu selongkak lala tu juga, maka dah menghilangkan adab. Pesan kadang-kadang dia cakap dah berapa? RM1 je. RM1 je. Tuan-tuan. Jangan betul-betul kata kita kena. Kadang-kadang secara tak langsung kita buat benda macam tu. Contoh, saya bagi contoh, kadang-kadang bila pergi kedai makan, kita makan nasi. Tak sedap juga kita kata, tak sedapnya. Betul. Tuan-tuan tengok, tu siapa yang ajak akhlak tu? Maka tuan-tuan jangan marah bila anak buat benda tu, dia belajar daripada uswatul hasanah, daripada cerminan mak dan ayah itu. Sebab tu kita sama-sama muhasabah, ambil betulkan balik stigma bahawasanya pergi bukan nak duit raya itu harus dipesan kepada anak-anak. Kalau dapat itu adalah sedekah dan duit raya yang orang bagi. Kena tanam rasa syukur. Kena tanam. La in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur Allah akan tambah lagi. Jangan buka depan orang. Benda tu saya rasa basic yang paling penting lah. Betul. Apa tu, jangan dek kelas-kelas pula. Yang ni dia tahu ini mak makan ni. Bila kamu kelaskan, kamu akan ada konflik of interest kat mana. Betul. Hak ni bagi banyak, yang ni bagi sikit. Benar. Maka akan datangnya zon yang tidak baik yang mungkin akan berlaku selepas itu pada diri kita atau pada anak. Sebab ingat, anak-anak tidak faham apa-apa. Pada mereka hanya nak berseronok. Betul. Maka keseronokan itu haruslah disalurkan dengan jalan yang baik daripada pendidikan daripada ibu dan ayah itu je. Maka sebab tu hati-hati
jangan sampai adat yang bawa kepada menyusahkan orang, khususnya orang-orang yang dah memang susah. Masya Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook, daripada saudara Muhammad Izzuddin. Soalannya, mengapakah kita perlu memberi duit raya ketika bulan Syawal, iaitu pada hari raya, sedangkan kita boleh bersedekah ketika bulan Ramadan di mana pahala kita digandakan? Terima kasih kepada saudara Muhammad Izzuddin atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih pada soalan Izzuddin, soalan yang lebih kurang sama dengan Tuan Haji Umar tadi, berkaitan benda boleh buat Ramadan, buat Syawal lah, contohlah lebih kurang lah. Sebab dah Ramadan itu dah memang dijanjikan oleh Allah dan Rasul tentang bagaimana gandaan-gandaannya. Tetapi kita faham suasana khaya itu adalah satu bentuk kemeriahan yang kita takkan dapat waktu yang lain. Kalau kita tengok apa ni, kemaafan pun dia semakin longgar untuk diberikan. Orang yang tak pernah kita salam pun kita boleh untuk mudah salam, kita boleh peluk. Orang yang tak pernah kita jumpa, bila balik kampung kita jumpa balik ni 10-20 tahun tak pernah hilang, ingat kita jumpa lah, ingat kan dah mati dah tu, memang tu kira kawan baik sungguh lah kan, sampai boleh tegak macam tu. Maka itulah kemeriahan yang disebutkan dalam bulan Syawal. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah jumpa dengan Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling utama? Maksudnya apakah yang afdal, menggunakan isim tafdil, apakah amalan-amalan yang baik yang boleh dilakukan? Nabi SAW kata apa? Yang pertama, memberikan kegembiraan kepada orang lain. Dan saya kata tadilah, kegembiraan pada orang lain ni apa? Di antara benda yang paling mudah, iza lari tahu fasalim alaih, dalam bab menyebarkan salam. Kau tengok pergi raya pakai salam, peluk, cium aku kan. Dan budaya itu saya rasa sangat susah untuk berlaku pada waktu-waktu yang lain. Betul. Nabi itulah hadis yang lain, akhir zaman akan berlaku keadaan memberi salam ataupun orang akan berjabat tangan itu pada hanya orang-orang tertentu, orang kenal. Tapi raya tak ada, dia salam ikut teradap ya. Budak-budak pun tak malu main rumah. Main rumah, relax ya, main ketuk pintu, Assalamualaikum, tak mau makan, abang asyik ada disclaimer, kami tak mau makan, nak duit raya saja. Semua kata bulan lain, berani buat macam tu, pergi raya, pergi rumah orang minta duit, lengan alung ke abang ni kan? Tapi itulah suasana raya, adalah memberikan kegembiraan. Yang kedua Nabi kata apa? Ini adalah mengenyangkan orang yang lapar. Nah, kan bulan Syawal kan kita jamu makan, kan? Dan yang ketiga, memberikan pakaian yang menutup aurat. Kan bulan musim raya kan semua pakai beli baju planet Pluto, planet Marikh yang habis warna hitam tahun ni kan. Jadi adakah menjadi satu kesalahan? Tidak. Cuma kalau nak rebut yang Ramadan, saya kata tadi, ambil lah, tak ada masalah. Bagi yang besar-besar tu bagi pada bulan Ramadan, hak kecil-kecil yang untuk budak-budak ni bagilah Syawal. Budak-budak dia tak faham dari segi ganjaran. Janganlah kita main-main pula. Budak-budak main raya rumah kita kata nak main Ramadan tahun depan, jangan main waktu raya. Demam budak tu. Bagilah RM1, RM2 atau dengan nilai-nilai tertentu. Adapun yang untuk ahli keluarga yang lain, kalau nak rebut peluang keberkatan istiqbal pada Ramadan itu, bagi pada Ramadan tu yang duit raya yang besar, hak kecil-kecil budak-budak raikan pada pagi Syawal. Macam masjid saya buat ada hamba Allah bagi RM10,000 duit ringgit. RM10,000 duit raya. So setiap budak dapat RM50. Masya-Allah. Oh, Ustaz, dia dapat duit raya tu sebab depa dapat RM50, Ustaz. Dia cium macam ni. Abang kata seronok sungguh kan. Tapi kita nampak keseronokan itu. Sejam beratak tak apa dia. Sebab apa? Nak pada dia tak pernah dapat nilai RM50 tu. Kan? Siapa yang bagi tu, subhanallah, seronok, dapat pahala yang berganda-ganda sebab budak ni ikhlas. Doa depa tak ada dosa apa. Betul. Dan doa mereka terus datang mungkin dengan Allah, subhanallah. Maka bagi keseronokan, kegembiraan, Nabi kata tu amalan yang paling baik yang kita boleh buat, tanda kegembiraan kita. Masya-Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Halim Abdul Rahman. Ya. Assalamualaikum Ustaz ada ni. Ya. Soalan saya, bagaimana Ustaz kata tadi, duit anak kan. Bagaimana kalau anak tu kecil, lepas tu dia lepas dia raya agak banyak juga, lepas tu dia meninggal. Macam mana dia tu, adakah ayah ibu boleh ambil semua ataupun ada kado hukum faraid dalam soal ini pula? Itu saja soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji yang bertanya. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz berkenaan dengan duit anak. Kalau anak tu meninggal, boleh tak kita ambil, Ustaz? Silakan. Okey, baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Maka dari segi kaedah, apabila mati tidak ada wasiat ataupun tidak ada hibah ketika hidup,
maka dia terus kembali kepada hukum asalnya yang Allah sebut dalam Al-Quran, Nabi sebut dalam hadis adalah kembali kepada faraid. Contoh macam arwah abang saya meninggal, maka automatik dia akan pergi kepada faraid, kepada harta tersebut. Walaupun jumlahnya tidak banyak. Dia tidak diikat dengan jumlah, tapi diikat pada hukum syarak itu sendiri. Bahagian-bahagiannya mak ada 1/6-nya, kalau masih ada ayah ada 1 bahagian, ada bahagiannya, maka dia terus tertakluk kepada faraid. Jangan ditengok pada jumlah. Ini ramai yang kita lepas pandang. Betul. Bila anak mati dia kira mak pak dia. Jangan, hati-hati di situ, takut. Walaupun jumlah RM30, jangan duk buat main lah dalam bab hukum. Kecuali contohnya kalau kata tadi mak ayah adik-beradiknya masih ada, maka itu saja, dia takkan piket leng dah. Kecuali maknya meninggal, ayahnya dah tak ada dan sebagainya, maka dia akan kitaran faraid itu akan jadi lebih besar. Benar. Tok dia pergi kepada pak saudara. Tapi kalau yang circle-nya kecil, maka di atas redha bersama itu tidak menjadi masalah. Kan? Tapi masih lagi perlu mendapat redha semua. Ya, wajib dengan keizinan. Walaupun benda tu baik. Contoh, dia kata okey, duit tu kita nak buat kenduri untuk dia. Benda tu baik tak untuk dia? Baik. Tetapi tidak boleh, matlamat tidak menghalalkan cara. Dia senang je kalau berlaku je kematian apa-apa, pada saya pergi je rujuk kepada pejabat agama. Memang ada bahagian khas yang akan bantu kita berkaitan faraid ini. Sama ada umurnya berapa pun, apabila berlakunya kematian, tetap dari segi berujuklah pada ni, dia akan bantu kita. Ramai orang yang buat palatau. Okey, kita main bahagi ni. Tu hati-hati. Dalam bab ni saya rasa untuk berhati-hatinya terus kepada pejabat agama saja. Jangan digunakan lagi duit harta untuk kenduri. Kadang-kadang dia buat tahlil. Tahlil nak buat malam 3 hari ke 7 hari ke lepas kematian, menggunakan duit si mati. Yang ni adalah satu totally kesalahan. Kecuali diwasiatkan. Memang ayah kita pesan dah, kalau saya mati, abah mati, duit ni asingkan untuk buat kenduri pada waktu malam. Tak apa. Tapi kalau tanpa wasiat, tidak boleh menggunakan duit waris untuk dibuat kenduri. Harta nak buat untuk bagi upah orang main semayang tu pun tak boleh. Kecuali kos pengurusan jenazah. Ada sebahagian dapat mengatakan boleh untuk kos pengurusan jenazah sahaja. Yang lain perlu difaraidkan. Hati-hati, kadang-kadang duit anak kita ingat duit kita. Duit suami kita ingat duit kita. Duit isteri kita ingat duit kita. Dia terlak, kalau tak ada wasiat, dia akan berpindah kepada hukum faraid. Benar. Sangat jelas jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Ali. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Mengikut adat, anak-anak yang telah mempunyai pendapatan akan memberi duit raya kepada ibu bapa mengikut kemampuan masing-masing. Ibu bapa akan terasa sekiranya anak yang berpendapatan tinggi memberi duit raya kurang dari anak-anak yang lain. Bagaimanakah caranya hendak mengelak perasaan kecil hati ibu bapa dalam memberi duit raya kepada mereka? Terima kasih kepada Ali atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Fadil Ustaz, dipersilakan. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, sebelum kita nak pergi kepada soalan ini, saya nak mengajaklah, ada lebih kurang 1,500 orang yang sedang menonton di Facebook. Jom kita buat dulu satu benda yang confirm tak ada orang yang kecil hati dan tak ada orang yang ni, adalah dengan tekan butang share. Bila tuan untuk sejarah, tanyalah ustaz berbelas tahun dah beroperasi ni tuan-tuan, tak ada lagi orang patah jari sebab tekan butang share. Jadi buat pahala pagi ni, pahala yang paling mudah kan. Mungkin saya dengan da'i nak kena bercakap, tuan-tuan tak perlu bercakap pun, tuan-tuan hanya perlu tekan butang share, sebarkan kebaikan kepada orang agar lebih ramai yang boleh tahu tanpa ada kekeliruan untuk mendapat manfaat pada program kita lagi. Kalau 1,400 orang yang sebarkan, maka mungkin akan ada 1,400 orang yang akan dapat kebaikan kan. Jadi siapa yang tengok TV pun tak ada masalah, buka handphone dia sekejap, tekan butang share, ada dapat pahala dah. Kalau tak ada orang tengok pun, Allah janji faman ya'mal misqal zarratin khairan yarah, dah dapat dah bahagian pahala di sisi Allah. Siapa tak buat, kedekut tak hidung masin lah. Jadi jangan memasinkan tak hidung tuan-tuan, pakat-pakat sebarkan kebaikan insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita pergi kepada respon pada soalan Ali Adi berkaitan bagi duit raya. Jadi biasanya anak-anak yang berpendapatan tinggi sikit ni, expectation mungkin nak dengan keadaan jumlah yang lebih tinggi. Tuan-tuan, dalam bab ni, tuan-tuan, ibu dan ayah tolong, sebagai status ibu dan ayah, saya bercakap dan sekali sebagai seorang ayah, kita sebagai mak ayah jangan terlalu cepat melatah untuk terguris. Saya ulang, kita sebagai mak ayah jangan didik hati, jangan didik diri untuk terlalu cepat terguris. Sebab the moment kita terasa, walaupun tanpa sengaja, terasa kepada anak, maka tuan-tuan gelap masa depan anak tu sekali. Allah.
Sebab tu mak ni khususnya mak jangan doa pelik-pelik pada anak. Kalau orang dulu-dulu ustaz, kita tengok depa walaupun tak mengaji tinggi ustaz, tapi cara depa parenting, education mereka sangat baik. Ilmu parenting itu, contoh kan anak nakal, kan dia kata apa, betuah sungguhlah budak ni, kan, aku sumpah jadi tok imam ikut. Orang dulu-dulu ni marah dia itu adalah doa yang baik kepada anak. Masya-Allah. Kalau kita hari ni ya Allah, dia marah anak, kadang keluar perkataan hari tu di pasar saya tengok. Dia maki anak dia ustaz. Allah. Dia kata hang ni tak guna. Tuan-tuan bayang kalau Allah makbulkan perkataan tak guna tu di sisi Allah, maka tuan tak berguna sungguh segi anak tu. Jangan salahkan. Jangan kalau doa itu kena hati-hati. Maka sama dengan mak dalam bab ni isu duit raya, dia rasa kecil hati dengan pemberian anak. Sebab tu mulai pada kali ni sebagai mak ayah yang kita saling nak ubah kepada kebaikan, kita try to improvise apa yang mungkin kurang. Tuan-tuan, duit raya anak sebelah lepas ni depa bagi, tuan-tuan jangan tengok. Kalau tuan-tuan tengok kat situ akan rosak lagi. Tuan-tuan akan mula membanding-bandingkan yang sulung bagi banyak ni, yang nombor 2 bagi banyak ni. Benar. Kalau 7 orang anak ambil duit tu, himpunkan sekali, biar sampai lupa-lupa sikit baru buka. Kalau tidak, tuan-tuan akan sampai bila-bila teringat, wah ni bagi 100 je kat aku noh. Hak ni bagi RM50 je kat aku noh. Hak ni bagi sekian-sekian, dan sebagai adik-beradik pun kalau boleh guna sampo yang sama bagi agar mereka tak boleh nak bezakan. Dan sebab hati-hati dalam bab kalau ni. bagi, kalau tak bagi, tak bagi balik awal tu lagi dia terasa. Lepas tu kita jangan jadi generasi yang lembek sebagai mak ayah. Semua benda nak terasa, kesian kat anak-anak kita kadang-kadang. Dan anak-anak pun janganlah jadi panggil hudu sangat macam hantu raya. Duit raya pun kedekut tedung masih nak beli baju sampai 200-300, butang baju sampai 200, duit mak ayah tak bagi. Maka dalam bab ni tuan-tuan, last but not least, sebelum kita berehat, tuan-tuan ingat, mulai pada saat ni apa yang kita pakaikan juga kepada ibu dan ayah kita. Benar. Apa yang kita makan, usahalah agar mereka juga dapat makan. Apa yang kita guna, manfaatkan juga agar mereka juga boleh guna. Start to change tuan-tuan. Takut kita balik sedondon anak laki bini, mak ayah terdetik, kat aku tak beli pun selai. Hati-hati tuan-tuan. Dekat dengan neraka dengan perbuatan kita tu. Walaupun kecil pada sudut penghayatan, pengamatan, tetapi besar di sisi Allah kalau mak ayah terasa. So start daripada kali ni, nak beli apa-apa, telefon mak saya siapa. Tuan-tuan, walaupun rasa macam keluarkan duit, hakikatnya tuan-tuan sedang membina syurga di dunia dengan memberikan kebahagiaan kepada ibu dan ayah kita. Tuan-tuan setakat lah ya tuan-tuan ada. Nanti Allah ambil mereka tuan-tuan. Saya dah 19 tahun saya tak boleh beli baju raya kepada ibu saya. Sebab Allah dah. Lepas tu kan dengan mak mentua saya abang mak mentua, Umi nak beli 10 helai pun tak apa. Beli butik tu pun tak apa. Tapi Umi bayarlah duit tak ada. Tak saya abang tu. Saya tak malu dengan mak mentua saya keluar pegang tangan, saya depan orang saya boleh cium dia. Sebab Allah pada saya, Allah dah cabut seorang dan saya tak sebab selagi ada akan dimanfaatkanlah. Jadi lepas ni apa yang kita pakaikan juga kepada mak ayah agar mudah-mudahan itulah syurga yang sedang kita bina di dunia dan kita mengharapkan juga dunia di akhirat insya-Allah. Itulah syurga yang kita dambakan ya Ustaz. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak beristighfar seketika kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi dengan topik kita pada pagi ini iaitu duit raya, adat atau sedekah. Sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-88-1677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik Ustaz, Ustaz sebagai founder kepada Murtada Dakwah Center, memandangkan kita masih dalam mood raya ni Ustaz, bagaimana suasana kemeriahan Aidilfitri di Madat ni Ustaz? Boleh Ustaz terangkan, kongsikan dengan kami insya-Allah. Alhamdulillah, untuk hari raya yang pertama, subhanallah, kita mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Masjid penuh sampai melimpah tak relax, sampai kat luar pun
dengan sambutan luar biasa lah kan. Masjid penuh Ustaz, sampai demam saya duduk khutbah tu tengok orang duk kalak berebut kan. Sebab kita sembahyang raya kan, dia tak boleh macam sembahyang jenazah. Kalau jenazah sedang rapat-rapat kan, dia kena dalam keadaan soft sebagai tu. Seronok lah, satu kegembiraan yang sangat baik. Dan pada pagi raya yang saya sebut tadi, kita bagi duit orang RM10,000 kepada budak-budak. RM10,000 Ustaz. Ada 2 biji motosikal yang kita bagi. Alhamdulillah, ada hamba Allah yang sponsor, dan satu package umrah untuk siapa yang paling bagi komitmen sepanjang Ramadan untuk kita buat madrasah, jadi perkampungan Ramadan Madad selama sebulan. Kita bagi 100,000 pack makanan dalam sepanjang Ramadan itu, dapat sambutan yang sangat baik. Dan tak setakat tu saja, kita teruskan lagi program sampai hari ini pun pengajian masih berjalan setiap hari, bermula daripada pagi sampailah ke malam tu pengajian berjalan daripada pendengar Bazgar Emas untuk muslimat, untuk kanak-kanak, alhamdulillah masih berjalan. Jadi kita mengalu-alukanlah, dan kita tak tunggu siap semua tempat. Sebelum masjid siap pun kita dah imarahkan dah kawasan tersebut, dan kita ada unit hang cangkul, kita uruskan lebih daripada 2,000 jenazah secara percuma. Unit hang cangkul, hang cangkul urus jenazah, tugas depa orang mati pi tolong urus. Dan sekarang ni kita pun tahu tengah fasa panas tak relax ni, macam El Nino dah kan. Semalam pun alhamdulillah kita baru siapkan ambulan. Madad ada ambulan sendiri secara percuma, kita sediakan servis. Setiap hari non-stop lah ambulan kita. Kita bagi manfaat kepada orang ramai. Jadi dalam kita dalam kemudian beraya, saya pesan jugalah beringat-ingat jangan makan macam belah saka sangat, hati-hati, kesihatan, mudah Allah memberikan keberkatan insya-Allah. Masya-Allah, banyak manfaat dalam Madad ni Ustaz. Jadi untuk masyarakat dekat luar sana Ustaz, macam mana masyarakat dekat luar sana khususnya di Malaysia ni, mereka nak terlibat dalam Madad ni macam bagaimana Ustaz? Silakan. Okey, baik. Tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, saya mengalu-alukanlah untuk makluman bila masjid siap, kita masih banyak lagi pembangunan yang lain yang sedang berjalan, bukan akan berjalan, sedang berjalan pun. Contohnya macam asrama tahfiz. Disebabkan Ustaz, untuk tahun ni saja kita dapat permohonan lebih daripada 6,000 permohonan untuk nak masuk belajar di Ma'had Integrasi Madad seluruh Malaysia. 6,000 orang Ustaz demam. Dan duka citanya daripada 6,000 permohonan, kita hanya mampu ambil tahun ni 15 orang sahaja. Allah. Malu kita tuan-tuan nak saya tak pernah buat iklan pun kan. Cuma pendidikan kita 100% percuma. Budak-budak ada diet pemakanan dia dan sebagainya. Jadi apa fasiliti yang kita sediakan ni adalah daripada ummah kepada ummah, bagi balik. Kita tak ada satu profit oriented, tak ada dalam tahfiz kita. Totally untuk kita nak bagi ada pendidikan tahfiz yang profesional, teknokrat, yang mereka hafiz Quran dalam masa semua jadi engineer. Kita ada seorang pelajar sekarang di UTM yang sedang ambil course engineering. Kita ada di Yaman. Kita tak nak mereka ini kata hafiz Quran, secara pandangan orang ni mesti kena jadi tok imam, tok bilal, jadi ustaz-ustaz. So kita nak mereka ni doktor, mereka ini engineer, mereka orang yang duduk dalam profesional yang menghafal Quran. Dan tuan-tuan, kita sedang juga berjalankan juga siapkan rumah warga emas dan juga stadium e-sport. Jadi tuan-tuan, saya mengalu-alukan tuan-tuan untuk kalau nak menyumbang, jom bersama-sama kita berkat hari Jumaat ni. Kan Ramadan kita pulun habis meta orang Kedah panggil. Janganlah menghentikan momentum tersebut disebabkan masuknya bulan Syawal. Jadi jom hari ini kita ambil ruang dan kesempatan. Bukan masuk ke akaun saya nombor tu, tak, demi Allah tidak, tu masuk kepada akaun Muqtada Dakwah Center. Banyak manfaat yang kita boleh buat. Kita masih ada lebih kurang 7-8 pembangunan, termasuk dia ni Allah maksud rumah kucing untuk 1,000 ekor sebelah masjid. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan datang di masjid kita tu siap ada rumah kucing. Kita tengok dalam gambar tu, subhanallah, kucing siap ada bilik bedah dia. So sereket ni kucing-kucing jalanan tu kita kutip-kutip mereka, bagi handsome balik dengan groom dia, bagi segak-segak balik dan sebagainya, boleh buat adoption dan sebagainya. Siap veterina semua. Ada veterina, ada macam minggu ni kita buat minggu untuk orang kasih datang untuk nak buat pemandulan kepada kucing jalanan dan sebagainya. Sebab itu adalah kos-kos yang perlu diterima, yang perlu di observe. Jadi tuan-tuan boleh ke madadcenter.com. Siapa yang menyumbang tuan-tuan, ada lebih daripada 60 e-book yang kita akan berikan secara percuma kepada tuan-tuan sebagai manfaat. Tuan-tuan baca guling-guling pun tak habis. 60 buku tuan-tuan, demam kalau nak habis. Jadi dan bukan takat tu saja, hampir setiap bulan ada 2-3 e-book barulah yang kita akan buat. Mana-mana yang menjadi keluarga besar kita akan bagi pada tuan-tuan. Jadi sekurang-kurangnya duduk kat airport, duduk kat mana-mana, kita boleh ada bahan bacaan yang mudah-mudah untuk kita faham, kita baca. Termasuk untuk hari ini manfaat yang kekal ni, kita tulis macam mana untuk tuan-tuan sedekah yang sedikit dapat ganjaran yang banyak. Dia ada kita tulis dalam ni. Jadi ambil sebagai manfaat. Tak tebal pun, ada lebih kurang 20 muka surat je. Baca sambil 15-20 minit pun insya-Allah boleh habis. Jadi ke madadcenter.com,
Mudah-mudahan Allah memberikan. Saya doakan mana yang menyumbang, yang menyokong kita, Allah bagi kejayaan dunia akhirat kepada tuan-tuan. Yang berdekatan datang ziarah, masjid dah siap, rumah kucing dah siap. Sekarang untuk pembangunan yang lain. Tengok sendiri lebih baik, insya-Allah. Masya-Allah, banyak manfaat daripada Madat Center, Madat Dakwah Murtadah Dakwah Center. Madat ni. Jadi sekiranya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekiranya nak berinfak, boleh terus ke website Madat Center ataupun www.madatcenter.com. Jadi kita nak berehat seketika, kita nak melabuhkan tirai di TV3. Namun jangan ke mana-mana, kita masih lagi berbaki lebih kurang 30 minit lagi di TV9. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan berbaki masa lebih kurang 30 minit lagi di siaran TV9. Buat para penonton yang baru saja menyaksikan program kita pada pagi ini, topik yang sedang kita bincangkan dan kita kupaskan pada pagi ini iaitu berkenaan dengan duit raya, adat ataupun sedekah. Sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1800-881677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, kita nak terus meraihkan soalan daripada para penonton kita daripada Facebook. Soalannya daripada Rosdin Samah. Soalannya, bagaimana dengan sesetengah antara mereka yang dilihat lebih suka memberikan duit raya tanpa menyantuni mereka terlebih dahulu untuk menjamah juadah yang ada? Adakah perbuatan ini dikira telah mengabaikan fadilat meraihkan tetamu serta memberi makan kepada tetamu? Terima kasih kepada Rosdin Samah. Saya kira soalan yang sangat baik, Ustaz. Biasa saya pernah tengoklah situasi-situasi macam ni. Kau nak datang sini nak raya ke, nak duit raya ke, kau nak makan? Kalau kau nak duit raya, ambil duit raya ni balik. Dia tak meraihkan tetamu. Bagaimana, Ustaz? Baik, terima kasih kepada sahabat saya, dinda saya dan juga Tuan Rosdi Samah. Soalan yang cukup baiklah soal ini. Satu benda yang dah berlaku saban tahun bersamaan-samaan sebenarnya berkaitan mai rumah. Ada situasi yang akan paksa dulu nak duit raya kena makan. Betul. Zaman kecil-kecil saya. Tapi macam hari ni kebanyakannya orang dah mula faham. Biasanya bagi duit raya terus. Biasanya tanya budak tu nak makan ke nak duit raya. Baik tuan-tuan, sekarang bila keadaan yang subjektif yang macam ni, kita kena posisikan diri kita suka ke tidak keadaan tersebut. Kalau kita dilayan kita dilayan yang macam tu. Baik. Kalau tanya saya sebagai, kalau saya ingat balik, saya rewind balik zaman saya kecil-kecil, saya lebih suka tak payah makan nak duit raya. Sebab kita ada objektif timeline dah. Raya pertama ni kena hentak gila-gila, dapat lagi banyak rumah yang kami danpi, sempat pergi lagi banyak duit raya. Itu dari segi sifirnya. Tapi bayangkan 10 biji rumah. Kalau dulu zaman saya kecil-kecil tahun 90-an, tapi rumah orang dia pun suruh makan. Allah. Baik, jujur tuan-tuan ni, saya cakap ni mungkin ayah-ayah, ibu-ibu yang biasa zaman tu kita kutip duit raya ni, tuan-tuan seronok ke tidak? Ni jangan cerita tentang adab raih tetamu lagi. Sebab dalam adab meraihkan tetamu tak wajib kena jamu makan pun. Betul. Ni kita faham bagilah. Tapi kita put in keadaan sebenar, kita suka ke tidak? Itu juga anak-anak kita kena tanya dia. Kalau kita dulu kena paksa, saya kena paksa 10 biji rumah, nak duit raya kena makan. Tuan-tuan hijau muka makan. Tuan rumah pula tunggu depan kita. Hantu kalau dia pergi dapur, ustaz bola poket Zat. Elmer London tu tuan-tuan, bola poket. Sagi dia tengok, mami makan apa? Tinggal separuh. Padahal ni ambil 2 biji, 2 ketul. Macam kena paksa. Memang dah kita momen tu kita akan ingat, tapi keseronokan itu budak-budak ni akan rasa terpaksa. Betul. Kembung perut dia kalau 20 biji rumah tuan-tuan. Kalau dia ada go out dia. Maka apa salahnya kita tanya dia, lapak tak? Ataupun mungkin dia main tu kita sediakan dah. Dia macam maraton dia, depa nak salam kod dia. Kalau ada drive thru kat rumah tu, dia drive thru tuan, dia tak bagi salam kat rumah tuan.
Sebab apa? Dia orang seronok kemeriahan tu bila kita tengok budak-budak berjalan hari-hari penuh tu kan. Maka janganlah kita memaksa pada benda yang mungkin menghilangkan keseronokan dia tu. Betul. Dia pun seronok kan. Dia pun pergi makan tu rumah. Mungkin ada rumah yang nak singgah makan, kita tanya dia. Lapang tak? Kalau lapang, dia kalau tak, pak cik bagi duit raya saja. Saya tanya, okey, lapang tak? Dia berkata tak mau lah. Saya rasa daripada yang main rumah saya hari tu, kalau kata mungkin dalam 20 rombongan budak ni, saya rasa 21 tak mau makan. Nak abang kata 20 memang 21 Ustaz. Termasuk tak mai pun tak mau makan. Lalu kita sedia. Saya tanya, nak makan tak? Memang makanan sedap, makan meninggal adik. Tak mau bang, nak duit. Okey, bagi duit ayah. Salam peluk cium dia. Okey, nak ni tak ni? Macam contohnya kita bagi benda yang dia boleh dapat aiskrim Malaysia ke. Kan, aiskrim tu nak aiskrim nak. Sambil-sambil dia jalan tu dia nak. Jadi raikan mereka. Tak salah untuk kita tanya, komunikasilah dengan anak-anak ni. Tanya dia, okey ni semua nak duit, nak makan tak? Ni ada makanan. Okey tak mau, tak apa, jangan paksa dia. Oh tuan-tuan, hijau muka saya ingat zaman kecil-kecil dulu. Allahu akbar. Kalau kita tak suka keadaan tersebut, maka jangan diurisi ketidaksukaan itu agar dia tak ban dah rumah kita tu depan. Dia tahu rumah Pak Long ni nak duit raya kena pergi makan dulu. Ban. Dia pangkah macam Piramli. Zas. Janganlah sampai macam tu. Maka raikan mereka kan, rayakan sekali saja setahun. Jadi raikan mereka agar mereka nanti mereka akan ada meraikan kita pula. Betul. Kan dia tahu pak cik ni baik, dia akan tanya kita nak makan ke nak duit raya. Kan kita lapar, kita singgah makan tahun ni. Mudah-mudahan insya-Allah. Masya-Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Juhara Abu Bakar. Soalannya, bagaimanakah nak buang perasaan riak bila diberi pujian kerana memberi duit raya dalam jumlah yang banyak kepada anak-anak saudara? Adakah wajib memberi duit raya sekiranya seseorang itu telah bernazar untuk memberi duit raya? Bagaimana jika ketika itu dia menghadapi masalah keuangan? Terima kasih kepada Juhara Abu Bakar, soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Fadil Ustaz, persilakan. Baik, terima kasih kepada Puan Juhara Abu Bakar. Soalan yang pertama berkaitan macam mana nak buang perasaan riak bila diberikan pujian bila bagi duit raya banyak. Ini jenis anak Papa Megah Holding kan, bagi duit raya tak relax punya banyak kan. Jadi takut orang duk puji dan sebagainya. Macam mana nak hilangkan riak? Tuan-tuan, riak ni adalah satu perasaan yang datang daripada dalam diri. Setiap perbuatan dia buat, dia mengharapkan pujian dan bekasan daripada sesama manusia. Dia merasakan diri dia, at least dia buat satu benda, dia nak orang tengok dia, dia nak orang puji dia. Ini masalah pada penyakit riak. Dan disebut dalam kata Syekh Fudail bin Iyad dalam kitab beliau, membahaskan dalam bab tasawuf, dalam bab nak didik hati ni, dia kata apa? Meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia atau melakukan satu amalan kerana manusia, maka itulah namanya riak. Meninggalkan satu amalan juga kerana manusia adalah syirik. Allah. Mampu hentai buat kena, tak buat kena. Nah, maksudnya kalau buat tadi boleh jadi riak. Sebab kita buat satu benda sebab apa? Sedekah, sebab orang tengok. Sebab apa semayang? Sebab nak bagi orang puji. Sebab apa baca bagi sedap? Kalau semayang belakang ada 2 orang, dia baca qul huwallah bahagi 2. Dia dengar satu bas turun meneru masuk Ar-Rahman, dia ambil. Habis. Bunyi macam ni punya kepala nak boleh bagi sedap tuan-tuan. Maka melakukan satu amalan kerana manusia itu adalah riak. Betul. Tapi dia, aku tak mau buat amalan ni sebab takut manusia puji aku. Maka kata Syekh Fudail bin Iyad, maka ia boleh jadi pada perbuatan syirik, seolah-olah kita buat benda kita takut manusia memberikan bekas. Manusia memberikan kesan, hakikatnya tidak. Maka kata Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, dia kata pada keadaan ini nak buat macam mana? Teruskan buat. Teruskan buat. Jangan berhenti. Jangan berhenti buat kerana manusia, kerana syirik itu adalah perbuatan al-isyraku billah, itu benda yang jauh lebih berat dari segi kesannya dalam bab ala unabbiukum bi akbari kaba'ir, adalah dosa-dosa besar. Maka terus buat, kata Syekh Nuruddin, bila datang perasaan menghimpit seolah-olah kita rasa macam kalau aku buat ni orang puji aku, tak apa, biar. Mudah-mudahan lama-lama terdidik hati untuk terus melakukan kebaikan. Lama-lama macam kita bahasa mudah. Ustaz ingat tak bila ustaz rasa semayang ustaz tanpa disuruh, tanpa dipesan, ustaz buat sendiri? Kan tak ingat kan? Betul. Tapi bermula dengan apa? Paksaan. Saya ingat Ustaz, ayah saya dulu, ayah saya tak marah benda lain. Semayang kena. Betul. Saya dulu suka main game Ustaz. Abang tu terang. Tak bohong Ustaz. Saya suka main game duduk kat sisi. Kan? Sampai kat sisi tu, toke dia buat surau dalam sisi. Nak abang tu buat surau sebab saya, abang saya,
Orang panggil dulu take game. Sampai kami bawa sejadah pergi surau. PCC bawa sejadah. Waktu sembahyang. Bukan nak kata ni bukan abang benda, abang kata keadaan dia sembahyang kena tekankan keadaan-keadaan tertentu. Jadi jangan tinggalkan satu amalan hanya disebabkan kita rasa kekurangan atau rasa mai perasaan riak tadi. Teruskan buat. Kalau dia mai satu perasaan, tambah lagi perbuatan amal-amal baik tadi. Yang kedua berkaitan nazar. Dalam bab nazar bagi duit raya, tiba-tiba tak mampu. Baik, tengok. Yang ni Allah dah jawab dalam Al-Quran, boleh tengok di antaranya dalam suratul Maidah ayat 89. Allah kata apa? Mafhum dia, kamu tidak dikira salah oleh Allah tentang sumpah-sumpah kamu yang tidak disengajakan. Ini nazar lah sumpah tu. Akan tetapi kamu dikira salah olehnya dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat dengan bersungguh-sungguh. Nazar ni dia mestilah datang dengan niat. Dia aku kalau dapat anak, aku nak buat kenduri contohnya. Aku kalau sekian-sekian, maka dia bersumpah di antara dia dengan Allah, maka dia wajib tunaikan. Baik, macam mana pada orang yang tak mampu buat pula? Tadi dah janji sembang kari dah ni, sembang kerja terbang dah. Aku tahu ni nak bagi duit raya, sempoi punya kan. Tengok zas tak ada duit, bonus tak masuk. Allah. Kan? Tengok apa semua duit terguna untuk beli benda-benda lain. Bini pula buat perangai lah minit nak terai baru pula dah. Kan? Nak terai baru terpaksa kena beli. Duit peruntukan habis nak bagi duit raya. Nazar dah. Maka dia boleh ditunai, dia berpindah. Allah kata apa? Maka bayaran dendanya daripada tak nak tunai nazar tadi ialah memberi makan kepada 10 orang miskin ataupun memberikan pakaian yang sederhana pada mereka. Tak mampu nak bagi 10 orang makan pun tak ada duit juga, habis memang kering terus, rapat sampai cecah tanah lah ni, tak boleh bayar. Maka apa boleh dia buat adalah dengan cara dia, Allah kata apa, dengan dia berpuasa. Kalau nak merdeka ke orang kita mampu berpuasa 3 hari. Nak merdeka ini nak cari hamba dah tak ada dah, maka berpuasa 3 hari berturut ya Ustaz. Tidak disebutkan secara spesifik. Puasa 3 hari dia bukan seperti kafarah kafarah jima waktu Ramadan puasa kan. Maka teruskan buat. Kalau tak ada tak ni, betul berkata dalam bab nazar ni tuan-tuan, sebaiknya elak. Kata guru saya, nazar ni sebaiknya elak. Sebab apa? Seolah-olah kita kedekut dengan Allah. Nak tunggu dapat baru nak buat. Kan? Tunggu dapat hasil baru kita nak buat tanda rasa syukur. Sedangkan syukur ini perlu dibuat seharian dalam kehidupan kita. Apa salahnya sebelum dapat anak buat kenduri sihat? Orang salah kata apa? Nak saja buat kenduri ni untuk apa? Untuk minta doa kesyukuran, moga-moga Allah bagi dapat rezeki anak. Masya-Allah. Anak nak exam, buat dulu. Jangan tunggu dapat exam, anak dapat 9A, sempoi punya kenduri yang golek. Kan? Mau kalau anak dapat 9E tak ada apa dah kan. Maka sedangkan Allah memberikan nikmat yang berbeza-beza, teruskan buat. Jangan elakkan daripada bernazar lah. Sebab dalam bab nazar ni banyak disertakan dalam Al-Quran, dalam hadis berkaitan dalam bab nazar ni benda yang bukan tak baik, tetapi kalau boleh elakkan. Sebab dia seolah kita tak ada taklifan, kita pergi tambah taklifan. Taklifan yang sejadah pun banyak dah, tanggungjawab dia banyak dah. Jangan duk menambah-nambah benda yang kita tak mampu. Wallahu a'lam. Masya-Allah, sangat cantik ya Pak Ustaz. Jadi Ustaz, sebelum kita nak meraihkan soalan daripada penonton seterusnya, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dengan topik duit raya, adat atau sedekah. Sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-88-1677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita, daripada pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yaakob Yusra dan Dai Fahmi. Saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Sekudai. Ya, Tuan Haji. Ya. Sebelum tu selamat Hari Raya, maaf lahir batin Ustaz dan Dai. Ya, selamat Hari Raya je Tuan Haji. Baik, persoalannya Ustaz dah cerita tadi kan. Pertaan duit raya. Biasanya duit raya ni kanak-kanak Ustaz ataupun ialah budak-budak kecil lah. Tapi sekarang masalahnya Ustaz, kalau orang dewasa, macam saya lah contohnya, saya beraya, orang bagi saya duit. Adakah itu duit raya ke sedekah Ustaz? Memanglah kita lah tak penuh, tapi dia bagi juga, dia kata saya bagi kat Tuan Haji lah, dia kata. Jadi saya nak solat,
dia dah bagi, jadi saya terpaksa ambil. Adakah itu duit raya ke atau sedekah Ustaz? Minta penjelasan Ustaz begini. Itu sajalah soalannya ya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Tekenun, salah seorang pemanggil tegar kita, pemanggil setiap hari. Jadi Ustaz, bagaimana dengan soalannya Ustaz? Silakan. Terima kasih kepada Tuan Haji Tekenun. Subhanallah. Bila sebut kadang bagi duit raya kepada orang tua ataupun orang yang lebih berumur, mak ayah dan sebagainya. Di antara disebut dalam hadis Nabi kata di antara sebaik-baik sedekah adalah yang pertama kepada ahli keluarga. Ataupun orang-orang yang terdekat dengan kita. Ada seorang sahabat datang bertemu dengan Rasulullah, kata, "Wahai Rasulullah, apakah amalan yang terbaik untuk aku bertaubat kepada Allah?" Maka Rasulullah kata, "Adakah kamu masih mempunyai ibu?" Sahabat dia kata, "Ya." Dah, ibu aku dah meninggal dah." Maka Nabi kata apa? "Adakah ibu kamu mempunyai orang-orang yang dia baik, orang yang dia sayang, orang yang dia ketika dia hidup dia suka jaga orang tu?" Sahabat ni kata, "Ada kawan-kawan perempuan dia." Maka Nabi kata apa? "Pergilah dan buatlah banyak kebajikan kepada mereka." Masya-Allah. Maka tuan-tuan, dari segi ta'arif kita nak letakkan dia sebagai duit raya atau sedekah itu atas perspektif kita. Tapi dari segi bila orang bagi, ambillah untuk meraihkan. Ambil untuk raih. Walaupun kita berduit, ambil untuk raih. Sebab mungkin dia nak jadikan itu sebagai ladang pahala untuk bagi kepada kita orang yang lebih mungkin berumur daripada dia. Jangan persoalkan, saya dah tua, tak perlu nak argue that time. Ambil dan kita boleh sedekah balik kepada orang. Benar. Sebab the moment jadi hak kita, buatlah apa pun tak ada masalah. Sampul yang sama bagi balik kepada budak-budak kecil, bagi kepada anak-anak, itu akan menggembirakan dia. Dan menggembirakan orang yang memberi ini adalah dengan kita ambil, meraihkan dulu. Jadi nak ditarifkan sebagai, kalau tanya saya, tarif dia adalah apa? Ambil duit raya dikira sebagai juga sedekah. Maka sama juga kill two birds one stone kan. Jadi niatnya dapat dua-dua keadaan. Duit raya pun dapat fadilatnya, sedekah pun dapat fadilatnya. Dan kita pula rasa lebih kasih kepada anak-anak muda ni. Tonton, jujur katakan, bila contohlah ada dalam kampung tu tiba-tiba ada seorang anak muda dia bagi duit raya kita akan ingat dia. Betul. Lepas tu Nabi kata benda yang menggembirakan orang di antaranya apa? Bagi hadiah. Betul. Jadi anggaplah juga duit raya itu juga sebagai satu hadiah yang menghubungkan silaturahim di antara kita dengan orang lain. Masya-Allah. Walaupun tak banyak duit raya, tapi orang kata apa? Sikit tanda ada, banyak tanda ada, sikit tanda ingat. Kan? Jadi kita bagi tu bukan nak abang kata kita kaya. Kita bagi tu nak abang tanda ingat. Kan? Orang tua-tua ni pula depa sangat mengenang orang lain, orang tua ni. Kan? Walaupun kita bagi benda-benda yang kecil-kecil, tapi pada dia pemberian itu adalah besar. Dia sebut nilaian diri dia tu. Walaupun kadang ada satu hamba Allah ni Ustaz, dia bagi telur ni Ustaz. Telur ayam. Kan? Telur ayam ni sebiji baru 5 kupang. Walaupun hari tu ada gara-gara ayam mogok tak mau bertelur kan. Kita shortage of telur ayam kan. Si pi bagi tu Ustaz, dia pegang telur ayam nangis Ustaz. Allah. Kita kata kenapa makcik? Dia kata Ustaz, berapa hari dah kami tak makan nasi dengan lauk. Dia kata alhamdulillah hari ni dapat nasi dengan lauk. Nampak tak kadang-kadang kita nampak telur tu nampak sebagai hanya telur is telur, tapi ada orang yang telur itu benda yang sangat berharga pada dia. Maka teruskan memberi, niatkanlah dia sebagai dalam setiap perbuatan kita itu dikira sebagai sedekah, sama ada pada orang tua ataupun pada orang muda. Dan jangan menjadikan pembudayaan hanya kepada kanak-kanak, bagilah juga kepada orang-orang yang kita nampak susah, dari segi yang susah dan memerlukan, insya-Allah. Jadi Ustaz, saya tambah sikit soalan daripada Haji Tekenun ni. Bagaimana kalau kita nak menerima duit pemberian orang, kita tahu okey kita kena meraihkan. Bagaimana kalau sumber yang memberi itu adalah daripada sumber yang haram? Adakah kita ni kira makan duit haram atau tidak? Silakan. Okey, baik. Dalam bab menerima duit pada orang, adab yang diajarkan kita tak perlu untuk kita nak wujudkan zon apa-apa. Dia dapatkan ma yubali min aina asabal mal, dia datangkan duit itu daripada sumber yang mana itu adalah dia dengan Allah. Cuma kita dalam bab menerima ambil, kalau kita rasakan sumber itu dari sumber yang mungkin adanya was-was yang sangat tinggi, zon yang kita tahu dia ni memang dia duk buat benda-benda yang illegal, jual yak ketum kan, cokoroi dan sebagainya, benda-benda yang tak elok ni, kita tahu betul, ambil sedekahkan pada orang lain, jadikan sebagai manfaat umum, jadikan sebagai maslahah
masalah-masalah yang lebih besar. Sebab dia tidak akan menyelesaikan masalah. Bayangkan kalau kita dah awal-awal kita dah wujudkan satu zon yang tidak baik kepada orang. Kalau salah, kita bimbang-bimbang, maksudnya dia tak buat benda tu. Tapi kita yang zon bukan-bukan, bimbang-bimbang dah jadi fitnah. Kalau betul, takut jadi khibah. Jadi dua keadaan ni kita tahu tak menyelamatkan kita pun. Betul. Maka ambillah jalan yang ketiga, yang ni berlapang dada. Dia dengan Allah itu urusan dia. Tak perlu kita nak siasat-siasat, nak tanya pula, duit ni main pada mana? Janganlah. Maka lebih baik kita serahkan ianya kepada Allah, melainkan mutlak kita tahu memang dia ada declare kata duit ni duit haram, ambil hang share sikit ambil lah buat beli, jangan makan kata duit haram. Kalau zahir maka elakkan, tapi kalau ni tak perlulah untuk kita nak sampai tanya dia buat soal siasat. Ambil buku pula, duit ni datang daripada mana, kerja apa, dia sumber yang macam mana. Macam tak perlulah, untuk tidak diajarkan kita sampai sebegitu rupa. Ambil, cuma kalau kita ada perasaan yang tidak baik pada duit tu, manfaatkan dia sebagai masalah umum. Manfaat bersamalah, insya-Allah. Masya-Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook, daripada saudari Aisyah Echa. Soalannya, dalam bersedekah dengan memberikan duit raya kepada kanak-kanak yang beraya, adakah sesuai mengambil peluang ketika itu untuk memberi nasihat-nasihat yang berguna kepada mereka di saat mereka gembira menerima duit raya? Terima kasih kepada saudari Aisyah Echa atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Aisyah Echa. Soalan yang baik sebagai ilmu parenting lah untuk kita bersama. Saya pun belajar untuk mengajar, belajar untuk belajar. Betul. Mana mungkin orang yang tidak terdidik boleh mendidik. Itu je asas dia kan. Jadi sama-sama kita belajar. Dia kata macam mana Ustaz untuk keadaan bila bagi duit raya, ambil masa untuk ambil ruang tu untuk bagi nasihat. Tuan-tuan, itu Allah sebut dalam Al-Quran. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semua manusia ni dalam kerugian, melainkan empat golongan manusia: orang yang beriman, beramal saleh, berpesan-pesan dengan kebaikan, berpesan-pesan dengan kesabaran. Maksudnya apa? Dalam bab memberikan wa iza stansahaka fansah lahu, dalam bab memberikan nasihat ni kena bagi, apatah lagi pada kanak-kanak dan budak-budak. Raya cantiklah kita nak bagi duit, tuan-tuan. Nasihat apa pun dia tak dah dengar. Sebab kita nak bagi duit keadaan ni, kita pesan keadaan ni, duit raya jangan beli rokok contohnya lah kan. Duit raya ni jangan beli benda sekian-sekian. Ni duit raya ni simpan. Walaupun nasihat itu kita nampak simple, duit raya ni simpan sikit, jangan guna semua kan. Mungkin kita pesan dekat 10 orang, dia pun main loading je. Dia dengar masuk, dia tak ikut hari tu. Mungkin minggu depan, tahun depan, 10 tahun lagi. Saya bagi contoh lah. Macam baru ni kan, di masjid ada budak-budak duk main. Malam pertama saya pegang mikrofon, dia kata, Assalamualaikum tu anak-anak semua. Saat lagi Ustaz nak main permainan di belakang boleh, tapi kita buat kena semayang dulu Isyak dengan tarawih 4 rakaat. Dia dengar, Ustaz, dia loading. Okey, 4 rakaat. Ada budak yang memang dia main, kita tahu Allahu Akbar, lepas tu hilang dia. Bila pula dia bagi salam, tak apa Ustaz. Malam pertama. Malam kedua kita pesan pula, Assalamualaikum. Semalam Ustaz tahu kan, ada orang bagi salam, orang ambil angkat takbir, lepas tu lari pergi main. Apa buatlah, Ustaz tak nampak tapi Allah nampak. Dia loading hari kedua. Oh, dia kata, kantui. Kan? Kantui. Dia tak tahu Ustaz dia sama ya. Kan? Buat perangai tu juga, jadi kita tahulah. Malam kedua dia okey sikit Ustaz. Dia Allahu Akbar, dia main dalam soft. Tolak aku, pijak kaki aku. Malam ketiga kita pesan lagi kat dia. Semalam cantik dah. Ni pegang nak di imam tu, saya pesan Ustaz. Okey, semalam cantik dah semayang, cuma kenapa main dalam saf? Malam ni Ustaz nak selatkan di antara orang dewasa. So budak-budak, ni budak, ni orang dewasa, budak dewasa. So semalam dia lawan pijak kaki, hari ni tengok kaki sebelah saya 9. Kalau dia pijak, balik awal dia. Maka terbehave dia hari tu. Dan Alhamdulillah sampai hari yang ke-30 Ramadan, budak-budak boleh sembahyang sendiri tanpa kita ada pesan dah. Itu namanya proses loading dia tu. Sama lah anak-anak kita pun. Kita sendiri pun pernah jadi anak. Jarang kita beranak-beranak besar ni. Jadi keadaan itu orang kata put in your shoes juga keadaan kita dengan dia. Jadi bagi nasihat, teruskan bagi nasihat. Soal dia terima tak terima, kita tak tahu nak apply bila sahaja. Kita pesan kat dia Ustaz, kadang-kadang dia duduk atas pagar. Pagar masjid dia umi Ustaz, naik atas rabat. Kita habaq ada, hai, turun, tak lagi bahaya, jatuh sekali lagi, cedera sebagainya. Dia duduk atas, dia tak turun, dia berhenti. Dia tengok kita, dia loading tu Ustaz.
Lepas tu baru, kalau dia turun. Kalau kita masuk, dia terus main pun dia akan main. Tapi pesanan kita tadi, mungkin besok, lusa dia akan teringat, oh jatuh ni boleh tahan ni. Itu budak-budak. Betul. Kita tak, when you cannot beat them, join them. Kamu tak boleh nak melawan fitrah dia itu, maka cuba berada pada keadaan dia. Bercakap dengan bahasa yang dia boleh terima, insya-Allah nasihat itu akan jadi berguna dan manfaat pada dia dan pada kita. Anggaplah anak orang itu sebagai anak kita. Dalam kita memberi nasihat, biarlah benda itu yang tidak membunuh dia untuk berubah. Ini terus pergi hentam dia, hampa ni duk main dalam masjid, Pak Long tengok lagi sekali, Pak Long taklah kanda. Tuan dah menjadikan satu stigma yang buruk pada dia. Oh, masjid orang jahat-jahat, duk marah orang, cengeng, penampak, baki hamun dan sebagainya. Ibu ayah hati-hati. Kanak-kanak bermain dalam masjid itu benda yang biasa. Benar. Kerana itu benda yang fitrah pada mereka bising. Nah, tapi yang kita takut adalah mereka berlari dalam masjid itu biasa. Yang kita takut orang tua dah jauh lari daripada masjid dalam keadaan umur yang dah semakin senja ini. Maka betulkan balik keadaan kita, mudah-mudahan ada keberkatan bersama, insya-Allah. Masya-Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, saya kira jawapan Ustaz itu sebagai satu kesimpulan untuk topik kita pada hari ini, iaitu duit raya, adat atau sedekah. Jadi untuk memberkati majlis kita pada pagi ini, di penghujung rancangan ini, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan doa. Persilakan. Baik, jadi tuan-tuan, kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan pada Sayyidul Ayyam ni, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, sama ada dalam kami sedar kami tak sedar, ya Allah. Amin. Ya Latif, ya Arhamar Rahimin, pada kami yang masih mempunyai kedua ibu dan ayah, izinkanlah kami dapat berbuat bina berbakti kepada mereka, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Ada perkataan dan perbuatan yang pernah kami lukakan hati mak dan ayah kami, izinkan segera kami mohon kemaafan, ya Allah. Ya Allah, kami takut dengan akhlak yang buruk Kau akan mengembalikan anak-anak yang derhaka kepada kami nantinya, ya Allah. Ya Allah, berkat dalam bulan Syawal ini, ya Allah. Janganlah Kau jadikan satu bentuk pembudayaan dalam hidup kami hanya minta maaf pada hari raya semata-mata, tapi Kau jadikanlah setiap harilah raya yang baik. Kami mohon kemaafan kepada mak dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, pada mak ayah kami yang telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Sesibuk manapun kami, sebesar manapun pakat kami, sebanyak manapun harta kami, sebanyak manapun pengaruh kami, ya Allah. Janganlah digugurkan nama mereka dalam doa-doa harian kami, ya Allah. Ya Allah, pada kami yang hari ini yang sakit, Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, ya Allah. Pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang mesti makan harta haram, riba, ampunkan semua dosa sampai kami, ya Allah. Allah, berkatilah semua penonton-penonton, ya Allah, agar mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana sudi meluangkan masa mengupas topik kita pada hari ini, iaitu duit raya, adat atau sedekah. Terima kasih juga kepada para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami, dan jangan lupa temu janji kita pada hari esok dengan moderator yang akan mengendalikan program Tanyalah Ustaz, iaitu Da'i Luqman, dan panelnya Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah dengan topik akhlak menyantuni bukan mengasari. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.